Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Currentsphere MY. Iwan Benedict dilantik sebagai pengerusi baru PH Sabah. Harapan baru menjelang PRN 17. Datuk Iwan Benedict, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO, baru-baru ini mencipta sejarah apabila beliau dilantik sebagai pengerusi Pakatan Harapan Sabah yang baru. Pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat agung tahunan PH Sabah dan menyaksikan Iwan menerima undian tertinggi sekaligus menggantikan Datuk Seri Christina Liu yang telah memegang jawatan tersebut sejak tahun 2017. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi kini memikul tanggung jawab besar untuk memimpin PH Sabah selama 2 tahun, terutamanya dalam menghadapi pilihan raya negeri ke-17 yang semakin menghampir. Dalam sidang media selepas pelantikannya, Iwan menyatakan bahwa tanggung jawab ini adalah cabaran besar bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga untuk gabungan PH Sabah secara keseluruhan. Beliau menekankan bahawa keutamaannya adalah memastikan pembangunan rakyat Sabah terus menjadi fokus utama selain memperjuangkan hak-hak negeri itu di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Tambahan pula, beliau turut menegaskan pentingnya menjaga kestabilan kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan. Saya kini memegang tanggung jawab besar untuk membawa PH Sabah ke tahap yang lebih tinggi, memastikan hak Sabah di bawah MA63 terus dipertahankan, dan yang paling penting, memperkukuhkan sokongan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama semua pihak, saya yakin ia boleh dicapai, kata Iwan Benedict. Beliau turut mengumumkan bahawa mesyuarat pertama PH Sabah di bawah pimpinannya akan diadakan dalam masa yang terdekat, khususnya untuk membincangkan persiapan menghadapi PRN 17. Iwan menjelaskan bahawa kerjasama erat antara semua parti komponen dalam PH termasuk APKO, PKR, DAP dan Amanah adalah kunci utama untuk memastikan gabungan itu dapat berfungsi dengan lebih baik demi manfaat rakyat Sabah. Pelantikan Iwan turut mendapat sokongan penuh daripada pengerusi DAP Sabah, Datuk Fong Jin Ze, yang menyifatkannya sebagai langkah positif untuk membawa pembaharuan kepada PH Sabah. Fong yang kini turut dilantik sebagai timbalan pengerusi PH Sabah bersama Datuk Mustafa Sakmud, PKR, dan Lahirul Latigu, Amanah, menegaskan bahawa Iwan adalah seorang pemimpin muda yang dinamik dan berwawasan. Kami menyokong penuh pelantikan beliau. Saya sendiri sudah lama bekerja bersama beliau, terutamanya semasa dalam kerajaan negeri sebelum ini, dan kami sama-sama menerajui kementerian berkaitan usahawan, beliau di peringkat persekutuan dan saya di negeri. Kepimpinan muda seperti Iwan mampu memberikan harapan baharu kepada rakyat Sabah dan membawa PH Sabah ke tahap yang lebih baik, kata Fong. Fong turut menjelaskan bahawa mesyuarat AGM kali ini berjalan dengan lancar dengan fokus utama kepada perbincangan tentang strategi menghadapi PRN 17. Menurutnya, perbincangan di antara parti-parti komponen PH Sabah menunjukkan kerjasama erat yang diharapkan dapat meningkatkan persiapan gabungan tersebut untuk menghadapi cabaran pilihan raya yang akan datang.
Dalam pada itu, Datuk Seri Christina Liu turut memberikan reaksi positif terhadap perubahan kepimpinan ini. Beliau menyatakan bahwa kekalahan dalam pemilihan kali ini tidak menjejaskan komitmennya terhadap PH Sabah dan menegaskan bahwa fokus utamanya tetap kepada persiapan menghadapi PRN 17. Yang paling penting sekarang adalah kerjasama dalam gabungan. Saya yakin PH Sabah akan terus maju di bawah kepimpinan baharu, kata Christina Liu. Sementara itu, pelantikan Iwon dilihat sebagai satu langkah strategik untuk mengukuhkan PH Sabah menjelang PRN 17. Dengan latar belakangnya sebagai pemimpin muda dan Menteri Persekutuan, Iwon membawa dimensi baru kepada gabungan itu. Namun persoalan timbul mengenai sejauh mana perubahan ini dapat memberikan impak kepada sokongan rakyat Sabah terhadap PH, khususnya di kawasan luar bandar yang sering menjadi kubu kuat parti-parti lain seperti Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Perikatan Nasional PN. Terdapat juga perbincangan mengenai bagaimana kepimpinan baru ini akan mempengaruhi kedudukan parti-parti komponen lain dalam PH Sabah. Adakah APKO di bawah pimpinan Iwon akan menjadi lebih dominan dalam menentukan hala tuju gabungan itu? Bagaimana pula dengan PKR, DAP, dan Amanah yang juga mempunyai kepentingan politik masing-masing? Dalam konteks yang lebih luas, pelantikan Iwon sebagai pengerusi PH Sabah turut membawa implikasi terhadap lanskap politik Sabah secara keseluruhan. Dengan PRN 17 yang semakin hampir, gabungan-gabungan lain seperti GRS dan PN sudah mula menyusun strategi untuk menawan hati rakyat. Dalam situasi ini, PH Sabah perlu membuktikan bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk membawa perubahan kepada negeri itu. Akhir sekali, persoalan besar yang harus dijawab adalah sama ada rakyat Sabah masih mempunyai keyakinan terhadap janji-janji kerajaan perpaduan, terutamanya dalam isu-isu kritikal seperti ME63, pembangunan infrastruktur, dan pengagihan sumber yang adil. Adakah perubahan kepimpinan ini cukup untuk mengubah persepsi rakyat, atau adakah ia hanya sekadar perubahan kosmetik yang tidak memberikan kesan yang sebenar? Sebagai penutup, perkembangan ini membuka ruang kepada berbagai perbincangan dan analisis yang mendalam. Kepada audiens Currentsphere MY, apa pandangan Anda? Adakah pelantikan Iwon Benedict sebagai pengerusi PH Sabah mampu membawa perubahan besar kepada politik negeri ini? Atau adakah ia sekadar langkah biasa tanpa impak yang signifikan? Tinggalkan komen Anda dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak analisis politik terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.